Sesungguhnya neraka itu dia memuntahkan, dia melontarkan, tarmi, melontarkan, bisyararin, berbola api. Dia meletup, dia terbit bola api. Bola api itu besar mana? Tengok ayat tu, Allah kata kal qasru, sebesar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ulqu minha sami'u laha shahiqa. Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sadaqallahul azim. Ayat yang ketujuh. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, yakni ke dalam neraka itu, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung, sedang ia menggelegak. Pada ayat yang ketujuh Suratul Mulk, dengan kita melihat sedikit daripada sifat-sifat neraka yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita gerun dan takut kepada Allah, supaya kita tidak menjadi penghuni neraka Allah, wal'iyadza billahi min zalik. Maka di antara cara Allah Ta'ala pujuk hati kita ialah Allah Ta'ala cerita pada kita keadaan neraka itu. Allahu Akbar. Kalaulah tuan-tuan muslimin muslimat melihat dalam surah-surah yang lain, kita akan bertemu dengan ayat-ayat tentang keadaan neraka, tentang kisah ahli neraka, betapa bangsatnya ahli neraka. An afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, dalam suratul A'raf. Secebis daripada betapa hina dan bangsatnya ahli neraka, tak ada nilainya ahli neraka ketika mereka merayu kepada ahli syurga yang disebut Allah dalam suratul A'raf ayat 50 kalau tak silap, 40 lebih 50 begitu. Bagaimana mereka kata, hulurlah sedikit air yang sedang kamu minum itu, wahai ahli syurga, bagilah sikit seteguk dua, au mimma razaqakumullah, atau rezeki yang kamu sedang nikmati, hulur-hulurlah sedikit akan makanan yang sedang kamu nikmati itu,
Ya Allah, bangsanya ahli neraka. Bila atas dunia mereka minum apa yang mereka nak. Bila atas dunia mereka makan tak peduli halal haram. Nasi pun rembat, judi pun makan, riba pun telan, rasuah pun ambil. Itulah jawapan dia. Menjadi bangsat di dalam neraka. Wal'iyadzabillah. Kadang-kadang Allah cerita bengisnya Zabaniyah, bengisnya Malik. Ini banyak cara Allah tarik hati kita supaya takut kepada neraka Allah. Antaranya Allah cerita macam inilah keadaan neraka. Kalau boleh saya petik ayat pendek-pendek, ayat 32, 33 surah Al-Mursal. Ambil yang tu sudah, nanti kita sambung bahas. Innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzin lil mukadzibin. Surah nombor 77, surah Al-Mursalah. Tengok ayat 32, 33, 34. Surah Al-Mursalat mengikut riwayat adalah surah yang terakhir yang Rasulullah baca sepanjang hidup Nabi menjadi imam bagi para sahabat. Lepas maghrib tu Nabi jatuh sakit. Waktu maghrib tu dah lagi, maka Nabi baca surah Al-Mursalah. Lepas maghrib tu Nabi kolaps, Nabi mula demam, Nabi mula jatuh sakit dan tak larat dah jadi imam sampai Nabi wafat. Nabi semayang duduk, Abu Bakrin jadi imam, tak larat dah Nabi. So riwayat sebut surah terakhir Nabi baca ialah surah itulah dalam hidup Nabi, Al-Mursalah. Saidina Umar surah akhir dia surah Yusuf ketika ditikam pada rakaat pertama. Tak habis baca surah Yusuf, Saidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi laknatullahi alaihi. Baik, kita tengok ayat 32, 33 Al-Mursalah. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Allah, sesungguhnya neraka tu, kata Allah, dia tarmi. Roma makna panah. Roma makna apa kita sebut, melepaskan. Begitu. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Allah kata neraka itu dia akan melepaskan. Tarmi, Roma makna panah, baling, ulqi baling. Roma panah makna melepaskan. Innaha tarmi bisyararin. Apa dia bisyararin? Fireball. Apa dia fireball? Berbola api. Allah, cuba bayang sekejap, neraka melepaskan berbola api. Astaghfirullahalazim. tuan-tuan, saya masih ingat waktu saya kecil di Gombak, di kampung saya Gombak. Saya masih ingat waktu saya kecil, saya ingat tingkatan 2, form 2 lah, tak kecil lah, kira okey lah tu, tingkatan 2. Saya masih ingat satu kilang di Greenwood. Rumah saya dekat situ lah, Taman Greenwood tu, dekat Taman Melewa tu. Shell Taman Greenwood tu pakcik saya punya dululah.
Lah kalau dia punya memang free lah. Ni dia pun dah kolu. Tak ada dah. Orang lain take over. Depan Shell tu ada kilang bateri. Saya masih ingat lagi. Kilang tu meletup. Masuk paper saya masih ingat. Kalau kami pergi tengok meletup-letup api dia tu. Ya Allah, ya Tuhan, mati punya ramai kilang bateri. Ingat lagi, masih ingat momen itu. Bomba punya banyak. Kita tumpang semangkuk pergi tengok, kena halau orang polis. Tapi nampaklah berbola api, dia punya percik letupan bateri tu. Ya Allah, menakutkan tuan-tuan. Terbang zinc, berapa ramai yang mati. Zinc kilang tu terbang, tibai kepala, kena leher, mati ramai. Itu aja. Allah, masuk paper. Ingat lagi waktu tu umur saya 14 tahun. Nak sebut apa tuan-tuan? Lah baru 20. Nak sebut bagaimana berbola api tu baru bateri. Dia punya letup tu, ya Allah, ya Tuhan, takut kita tengok. Macam mana kita nak bayar bila Allah sebut innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu dia memuntahkan, dia melontarkan. Tarmi, melontarkan. Bisyararin, berbola api. Dia meletup, dia terbit bola api. Bola api itu besar mana? Tengok ayat tu, Allah kata kal qasru, sebesar istana. Allah nak cerita sesuai dengan akal manusia. Abu Jahal biasa lalu pergi Syam, pergi Yaman berniaga. Dia tengok bangunan-bangunan besar. Dia tahu Abu Sufyan pergi Baitul Maqdis, menyembang dengan Raja Herakl atau Hercules. Baca dalam Sahih Bukhari, mereka dapat melihat bangunan-bangunan besar milik kerajaan Rom pada waktu itu sebesar istana. Lalu bila Allah sebut berbola api neraka ni besar istana, bayanglah besar dia. Nak sebut begitu, walaupun kita yakin tak tergambar besar dia. Tetapi fair enough lah, bila kita sebut istana, tentu kita rasa istana benda besar. Allahu Rabbi,